bahasa Melayu penulisan surat rasmi. Ini paling penting ni. Biasa kamu belajar surat tidak rasmi. Bermula daripada tahap 2, tahun 4, 5 dah belajar surat tidak rasmi. Disebabkan tak sempat ni PKP dan sebagainya. Surat rasmi ni penting. Sebab contoh kalau di sekolah kamu nak dilantik sebagai pengawas, dapat saja surat rasmi, bukan surat tidak rasmi. Nanti kamu nak masuk ke SBP, MRSM dan sebagainya, dapat surat rasmi. Habis sekolah menengah SPM, nak masuk universiti, dapat surat rasmi. Nak masuk alam pekerjaan, dapat surat rasmi. Surat rasmi yang paling penting. Okay? Jadi kena tahu asas tentang surat rasmi ni. Okay, ini contoh. Cikgu tunjuk sedikit contoh surat, contoh format surat rasmi. Jadi ibu bapa selalu dapat surat rasmi. Cuti sekolah, sekolah ditutup dan sebagainya. Surat rasmi, bukan surat tidak rasmi. Jadi cikgu tak nak hurai sangat perbezaan antara surat rasmi dan surat tidak rasmi. Itu cikgu dah ajar tentang surat tidak rasmi. Hari ini kita fokus kepada surat rasmi saja. Okey, cikgu lebih suka kita hafal isi-isi penting. Dalam surat rasmi sama juga surat tidak rasmi. Tengok ada 9 cikgu beri kat sini. Cikgu sebut sekali imbas, nanti cikgu akan huraikan satu demi satu. Kamu hafal benda ni kalau boleh. Bila kita hafal benda ni, kita akan ikut urutan. Pertama, alamat pengirim. Yang kedua, garisan lurus. Ketiga, alamat penerima. 4, tarikh. 5, kata panggilan. 6, pendahuluan. 7, huraian surat. 8, penutup. 9, tanda tangan. Macam pernah dengar dalam surat tidak rasmi ada alamat pengirim sebagainya. Ada yang sama, ada yang tak sama. Okey? Jadi daripada itu, apa yang kita nak pecahkan? Yang pertama, ni alamat pengirim ni alamat rumah sendiri. Penting kamu kena hafal, ikut rumah masing-masing. Ini sebagai contoh saja cikgu ambil. Contoh. Yang penting baris pertama ialah apa? Nombor rumah. Kemudian koma, jalan apa? Ikutlah nombor 21 ke 50 ke, jalan apa hujung ni mesti ada. Kalau kawasan perumahan yang luas-luas dan sebagainya, dia ada 21, 23. Palang berapa? Okay? Kemudian koma. Ini kamu kat taman mana? Section mana? Yang penting sini mesti ada postcode, mesti ada bandar. Okay? Cikgu ambil contoh bandar Beruas. Okay? Perak Darul Rizwan. So ada berapa baris? 1, 2, 3, 4. Nombor rumah, nama jalan, nama taman, nama postcode, nama pekan ke, bandar ke. Okey, seterusnya negeri. Kita sambungkan sikit. Darul Ehsan Selangor. Perak Darul Rizwan Selangor Darul Ehsan. Kemudian, yang ni lagi senang. Nombor 2 ingat, garis lurus. Kita nak pisahkan. Yang ketiga ialah alamat penerima. Alamat terima kita nak hantar surat tu pada siapa? Contoh kalau di sekolah, yang paling besar, ketua di sekolah, guru besar. Kita nak minta cuti ke dan sebagainya, tulis kepada alamat penerima dia, guru besar. Guru besar Sekolah Kebangsaan Gangga 3 tu, sama tengok postcode. Kalau dia tinggal di Beruas, postcode ni mesti sama. Postcode bandar tadi sama, Perak sama, Perak Darul Rizwan sama, nampak? Yang ni sama, ni sama. Yang penting sini je pada siapa? Kepada guru kelas ke, kepada siapa ke. Okay, yang ini saja membezakan ikut sekolah masing-masing. Itu yang ketiga. Yang keempat, tarikh ni cikgu nak bagi penekanan sikit. Tarikh ni ada yang betul, ada yang salah. Yang paling bagus kamu tulis lengkap. Contoh macam sekarang, bulan September. Hari ni contoh 20 September. Contoh kalau 2 September tulis 2 September ija penuh. S ni kena huruf besar. Okay? Ada dulu format lama dia semua huruf besar. Boleh juga. Okay, yang penting tahun ni 2021. Kira betul lah. Yang salah di sini sebab apa? Dia singkatan SEPT. Kalau MAS MAC ke apa contohnya. Jangan buat begini juga. 2.9.2021. Ni lagi teruk, dia palang. Yang ini kalau di sekolah kamu tulis tarikh dalam buku catatan, dalam buku latihan kamu tak apa, tapi dalam surat rasmi kena ikut. Nama pun format kita kena ikut. Okey. Yang keempat, yang kelima. Ni kata panggilan. Kata panggilan ni tuan kalau guru besar tu lelaki, puan kalau guru besar tu perempuan. Contoh, kalau pada guru kelas, cikgu, kepada YB yang berhormat dan sebagainya, datuk kalau PIBG tu, YDP PIBG, nama dia datuk, datuk. Ini kata panggilan. Paling asas tuan. Seterusnya, lepas tu kita, yang ni ada 2 cikgu sini, atau tajuk surat, contoh memohon cuti selama seminggu, contoh ditulis dengan semua huruf besar. Paling mudah kalau memohon cuti selama seminggu, semua huruf besar.
ataupun huruf pertama bagi setiap huruf ditulis dengan huruf besar. Contoh, kalau di huruf pertama, ni D, S, H, B. Memohon cuti selama seminggu tadi, huruf pertama bagi setiap perkataan adalah huruf besar. Dia ada atau. Okey. Kemudian, dari situ mesti ada pendahuluan. Jangan terus kepada nak mohon cuti saja. Dah ada tajuk. Yang ini kamu hafal lah. Mana-mana surat pun, perkara di atas adalah dirujuk. Perkara di atas adalah dirujuk. Dia tak mula nombor satu. Dia jarak sedikit. Hafal ayat ini. Ini kita panggil pendahuluan. Okey, selepas pendahuluan, yang ini paling penting. Huraian tujuan surat. Berikan penjelasan tentang tujuan tulis surat. Apa tujuan tulis surat? Nak mohon cuti kenapa? Nak pergi mana? Nak bercuti? Nak balik kampung? Nak ziarah nenek dan sebagainya? Berikan penjelasan. Yang ini paling penting huraiannya. Rujuk kepada soalan. Okey, selepas itu, dia ada penutup. Dah ada pendahuluan, mesti ada penutup dia. Segala kerjasama yang diberikan oleh pihak tuan, saya dahului dengan ucapan terima kasih. Ini paling simple juga. Kamu hafal yang ni. Pendahuluan dah hafal, penutup dah hafal. Tengah-tengah saja yang beza sikit. Hafal ayat ni. Segala kerjasama yang diberikan oleh pihak tuan, saya dahului dengan ucapan terima kasih. Itu paling mudah. Kalau orang dewasa tulis surat, dia lain sikit. Segala kerjasama yang diberikan oleh pihak datuk, saya dahului dengan jutaan terima kasih ini. Itu lain sikit lah. Tapi untuk sekolah rendah, kamu hafal ini. Pendek je ayat ya. Kemudian, dia ada yang ni, tanda tangan. Kalau surat tak ada tanda tangan, dia panggil surat lahyang. Yang benar. Contoh ni, Ramli. Ini semua huruf besar. Ramli bin Abu Kasim. Contoh, nama penuh huruf besar. Kalau surat pada guru kelas, ayah kamu yang tulis, contoh, dia tak ada jawatan. Tapi kalau kamu sebagai setiausaha, kamu sebagai pengerusi ke, biasanya setiausaha lah. Persatuan apa-apa menulis surat nak pergi ke zoo dan sebagainya, sini mesti ada setiausaha apa jawatan kamu. Nanti kita akan tengok sekali imbas. Okey. Yang ni cikgu ambil contoh. Sekali imbas saja. Contoh